Dia kena tangkap. Tapi dia duduk dalam gua. Dia macam Malik ya, macam Malik. Terkenal siapa yang sangka seluduk bukan Yo, what's up? Aku APK bro. Okay, hari ni kita teruskan lagi dengan Lokoi Borak kita. Sebab aku ada satu topik ni, topik yang agak menarik lah untuk kita borak. Pernah tengok cerita Prison Break? Topik hari ni The Real Prison Break. Sebelum aku start lah, nak bagi disclaimer sikit. Topik ni, sejarah ni, kisah ni yang aku nak cerita ni adalah kisah benar tau. Dia berlaku daripada beberapa abad dulu. Dan aku cerita ni berdasarkan video-video yang aku tengok. So kalau ada benda yang tak betul kan, aku salahkan video tu lah. Kisah ni berlaku pada 1950. So apa yang kita rasa macam tak logik sikit, logik lah bila tahun 1950 memang dah lama gila lah. Kita teruskan. Aomori, Japan, 1936. Ada seorang hamba Allah ni, nama dia Yoshi Shiratori. Dan pada satu hari tu dia kena tangkap. Tapi atas tuduhan tak betul ya, dia dipaksa mengaku bersalah atas kes pembunuhan tu. So dia disumbatkan ke Aomori Prison 1936. Kat dalam penjara tu dia memang diseksa setiap malam. So dia tak tahan dengan seksaan gad-gad tu. Dia ambil keputusan untuk cuba lari daripada penjara tu. Dia study rutin gad ni kira berbulan-bulan lah. Depa punya jadual kan, pukul berapa dia datang meronda. Dan waktu mandi, kan Jepun bila mandi ramai-ramai, lepas tu ada timba kayu kat dengan dawai ha. Dia smuggle wire dawai timba kayu tu. Dia bawa keluar, dia masuk dalam dia punya sel. Suatu hari tu guard jenguk dia punya sel, tapi Shiratori tu dah hilang. So dia buat kunci lah, dia buat macam master lock macam tu kan. Dia buka pintu sel besi tu, dia lari. Guard sedap dia lari tu esok pagi dia. Kira sebelum tu guard tengok macam ada orang. Sebab dia letak kayu-kayu timba tu, dia letak bawah selimut dia kan. So nampak macam ada orang tidur lah. Esok pagi tu guard masuk dalam sel dia, Shiratori dah hilang. Dia tak sempat lari jauh lah. 3 hari kemudian dia pergi hospital. Dia nak curi barang apa, nak curi ubat ke apa. Lepas tu dia kantoi tuk-tuk masuk pulak penjara. Kali ni dengan hukuman penjara seumur hidup lah. Dan semasa World War II, masa kejadian ni masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, Shiratori ni dapat notis yang dia akan dipindahkan ke penjara lain. Dan dia telah dipindahkan ke Akita Prison. Dalam Akita Prison dia dimasukkan ke apa, solitary confinement tau, bilik perasingan tu kan. Tapi dia dimasukkan dalam tu lah. Dalam bilik tu macam dikawal ketat sikit lah, sebab bilik tu kecil dan dia tinggi kat atas tau. Ceiling dia tu tinggi tau. Dekat ceiling atas sekali ada macam ruang besi tu, macam tingkap lah. Ada besi tu untuk macam nak bagi udara dan nak bagi cahaya masuk sikit lah. Bilik dia memang kecil lah. Dan kali ni dia digaris penuh masa. Orang macam kawal dia sikit lah, sebab dia dah ada percubaan untuk lari kan daripada penjara. Dia diseksa lagi teruk lah. Bila guard dah tahu dia ni pernah cuba untuk lari dari penjara, guard macam torture kau lah. Tapi ada salah seorang daripada guard ni, head guard dia ni baik tau. Kobayashi nama dia. Dia macam tengok anak-anak buah dia duk torture Shiratori ni, dia jadi macam simpati lah. Dia jadi macam kesian lah. Pada tanggal 15 Jun, masa ni musim hujan lah. Hujan lebat, ada ribut semua cukup lah. Guard masuk sel dia untuk check, tiba-tiba dia dah hilang lah. Cuma dia ada tinggal gari lah dekat solitary confinement tu lah. Rupanya dia ni macam pakar lah, macam mastermind lah dalam bidang nak lari-lari ke, bidang nak untuk dia lepaskan diri dia. Lepas tu dia pun expert dalam panjat-panjat lah. Dia ni macam liak lah, macam dalam bilik yang kecil tu dia pakai dinding kiri dan kanan tau. Dia macam ni dinding, dia naik macam tu untuk dia sampai ke tingkap tau. Guard macam tak expect lah yang dia boleh buka gari macam tu dan dia boleh panjat atas macam tu lah. Atas tu dia ada tingkap lah. Tingkap tu jaring-jaring besi, lepas tu dia bingkai kayu lah. Kan zaman lama lah. Masa guard tengah leka lah, guard tengah macam tak check dia lah, dia akan panjat naik ke atas sekali dan dia akan goyang sikit-sikit lah. Sebab dia tahu bingkai tu bingkai kayu. Lama-lama tu kayu tu akan pecah lah. Kan ni zaman 30-42 dulu lah. So
tak kuat sangat depa punya keselamatan dalam penjara tu. Dan dia pilih 15 Jun ni sebab musim hujan dan pada hari tu dengan ribut apa semua cukup angin kuat. So guard bila dia buat kerja tu guard tak dengar sangat waktu dia lari atas bumbung apa dan dia berjaya lari masa tu. Guard cek hilang pula 3 bulan kemudian dia pergi ke rumah head guard tu, rumah Kobayashi. Dia pergi cari Kobayashi ni sebab dia percaya Kobayashi tu baik dengan dia masa dalam penjara. Lepas tu dia minta Kobayashi ni untuk ringankan kes tapi ikut prosedur, ikut undang-undang yang betul Tapi disebabkan dia percaya dekat Kobayashi ni yang tu makan diri dah banduan lari. Walaupun dia baik yang banduan tu, tetap dia akan tangkap banduan tu Kobayashi trap dia, bukan trap music bukan trapping. Layu jambak hati saat kesal jadi mahu tenang. Kobayashi tu perangkap dia masa dia dalam bilik ayak call polis untuk tangkap dia balik Bila dia dalam penjara tu, dia ada request untuk pindah ke Tokyo Penjara kat Tokyo tu cuaca dia selesa sikit Tapi depa decline dia punya request tu. Depa tak bagi pindah, tapi depa pindahkan dia ke tempat yang lagi teruk Dan ni pada tahun 1943 dekat Abashiri Prison. Dia terletak dekat Hokkaido, Japan Dan penjara ni antara penjara yang famous dengan dia punya ciri-ciri keselamatan tu. Tak ada sejarah lagi yang orang pernah berjaya lari dari penjara ni Penjara ni macam power sikit Dekat Abashiri Prison ni dia musim sejuk hampir-hampir takat beku dan dia disumbatkan ke open cell Dan disebabkan itu dia cuba fikir cara untuk lari. Tapi guard dekat Abashiri Prison ni macam mereka dah kaji dah tentang dia apa yang dia buat dulu, mereka tambah dengan security yang mereka upgrade kan nak bagi dia tak boleh lari Tangan dia dan kaki dia digari dua-dua digari dengan gari custom made. Tangan dia 20 kilo, kaki dia 20 kilo. Tangan dia digari di belakang Dia hanya dibenarkan merangkak ataupun menyulok orang utara kata menyulok. Dan beberapa bulan kemudian, hari tu guard tengah buat kerja apa tapi depa macam dengar tapak kaki dekat bumbung. So depa lari pergi jenguk sel dia. Tiba-tiba dia hilang lagi Rupanya dia dah plan sejak 6 bulan yang lalu Kali ni plan dia tu memang betul-betul perlukan masa dan kesabaran Depa akan setiap hari depa akan bagi makan Lepas tu ada sup sup apa nama aku tak ingat sup Setiap hari tu dia takkan habiskan sup tu, dia akan tinggal sikit. Sel dia ni kali ni semua dibuat pada iron semua besi Sup tu dia akan letak pada skru besi tu dia akan sapu ke dia buat macam mana tak tahu tapi dia akan letak pada skru besi tingkap tu sampailah skru tu karat Ada bahan-bahan yang karatkan besi lama-lama Tiap hari dia buat skru tu boleh terkeluar skru tu boleh tercabut Dan tingkap tu sebenarnya hanya kecil sikit daripada badan dia. Dia sumbat badan dia, dia ke tingkap tu sampai boleh Penjara ni di tengah-tengah keliling dia ni ada banyak pegunungan pegunungan salji Masa tu kan masa sibuk perang kedua Isteri dia kat rumah ni macam berharap Jepun kalah sebab bila Jepun kalah US akan ambil alih sistem penjara, akan ambil alih semua sistem So orang akan lupa tentang kes suami dia ni, kes Shiratori ni orang akan lupa 1 tahun kemudian, Ogos 1945, Shiratori ni tak lari jauh dia duduk dalam kawasan pegunungan tu juga. Kawasan tu tak ada orang tapi dia duduk dalam gua Dia pergi memburu dia pergi tangkap ikan untuk hidup dia buat survival kira. Tapi satu hari dia macam tertanya-tanya dah lama sangat dia duduk dalam gua tu. So dia ambil jalan untuk keluar. Sampai ke satu pekan kecil tu, dia terkejut gila sebab dekat pekan kecil tu banyak poster-poster tapi poster semua dalam English. Awak-awak Jepun duk berasmara dengan askar-askar US dengan Mat Saleh banyak yang duk pegang-pegang tangan dengan Mat Saleh apa. Dia macam terkejut mana Mat Saleh banyak Rupanya masa tu memang Jepun kalah tapi dia tak tahu pun sebab dia duduk dalam gua. Dia macam Malik Dia jalan ke pekan tu dan dia sampai satu kedai tu, dia tengok surat khabar
Masa tu baru dia dapat tahu tentang Hiroshima dengan Nagasaki ni lah. Dan dia ambil keputusan untuk berjalan lagi lah, untuk merantau ke Sapporo dalam masa 50 hari. Bayang dia merantau ke Sapporo tu dalam masa 50 hari. Aku tak tahu lah Sapporo tu jauh mana lah. Sampai ke Sapporo tu dia macam lapak dan dia jumpa satu kebun ni, kebun macam kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran macam tu kan. Dia petik satu tomato ni, dia makan. Farmer ni, tuan kebun tu ada kat situ, dan tuan kebun ni ingat dia pencuri lah. So bertumbuk lah dengan farmer ni lah, dengan tuan kebun ni. Dan dalam pergelutan tu dia terbunuh farmer tu. Dia kantoi lagi. Kira dia kantoi banyak kali lah. Dia lari banyak kali, dia kantoi pun banyak kali. Kali ni dia kantoi, dia kena death penalty lah. Kali ni sebabkan dia kat Sapporo, dia masuk Sapporo prison lah. Ni tahun 1947. Sebabkan rekod lampau dia banyak kes lari dari penjara, tambah dengan kes bunuh apa. Dia ni dikawal ketat dekat Sapporo prison ni. Dalam penjara tu dia dipantau. Ada 6 orang agak 24 jam dia dipantau. Sel dia kali ni macam biasa lah, upgrade daripada sel lama. Apa yang dia buat dulu, mereka upgrade dia punya security tu supaya dia tak boleh lari. Tingkap dia kali ni tingkap lagi kecil daripada kepala dia. So memang dia tak boleh lari lah. Kali ni memang kat penjara tu ketat lah, memang padu lah. Dan pada masa ni Shiratori ni agak tua dah, dia dah berumur dah orang kata lah. Dia dah kurang tenaga. Bila dia dah macam dah tua sikit, dia macam putus asa macam tu lah. Dia dah malas dah nak lari apa. Gak jenguk sel dia, panggil dia apa, dia buat tak tahu, dia tidur. Dia memang putus asa lah. Sampai dah satu hari tu Gak duk panggil dia duk buat tak tahu, dia duk tidur lah. Gak panggil dia, Gak tu geram lah. Gak depa buka pintu sel dia, masuk nak torture dia lah. Selok selimut, rupanya Shiratori tu dah hilang dah. Tak tahu berapa hari dia hilang, tapi dia dah hilang dah. Rupanya putus asa tu hanya lakonan dia lah. Putus asa tu dia buat macam dia tidur macam memenjang lah. So Gak macam tengok, oh tidur, tak apa lah. Gak pun macam terleka lah, ingat dia tidur. Dia buat skill lama dia lah. Dia bubuh kayu, dia dapat mana aku tak tahu, kayu-kayu apa kan. Dia bubuh dalam selimut, so orang nampak macam dia tidur lah. Masa orang nampak macam dia tidur tu, dia kali ni dia buat cara lain tau. Sebab Sapporo prison ni upgrade benda-benda yang dia pernah buat dulu lah. Upgrade tingkap, upgrade dinding apa buat daripada besi kan, supaya dia tak boleh lari. Dia pun tak expect yang dia akan lari ikut tanah lah. Dia kira dia buat tunnel lah. Dia korek, dia buat tunnel. Tu lah silap Sapporo prison. Masa Gak duk panggil dia tu kan, mereka tengok dia macam tidur lah. Masa tu dia dekat bawah tanah lah. Dia tengah sibuk gali tanah lah, buat terowong lah untuk dia lari. Lantai penjara tu dia macam okey tanah, dia letak kayu. Dia korek tanah bawah kayu tu lah. Dia buat macam dia ada dekat selimut tu, padahal waktu tu dia masuk ke bawah tanah lah. Gak tak perasan lah, sebab dia tutup balik lah kayu-kayu tu. Tak nampak lah tanah tu berlubang lah. Dan plan ni macam biasa, plan ni memang berbulan, makan bulan lah. Dia memang mastermind gila, nak lari tapi makan bulan lah. Dia tak buat kerja buta macam tu lah. Kali ni mangkuk semaga macam mana aku tak tahu, tapi dia guna mangkuk tu untuk gali terowong tu. Dia berjaya sembunyi aktiviti dia sebab Gak tak expect dia lari ikut tanah. Tu satu. Dua, masa dia korek papan dekat lantai tu, dia letak kat tempat asal. So Gak tak nampak dia. Gak terlalu yakin dengan keselamatan sel tu. Kononnya mereka memang kata tak boleh lari lah. Gak terlalu yakin sampai mereka terleka macam tu lah. Dia lakon putus asa tu supaya Gak jadi terbiasa. Panggil dia tak menyut lah. Panggil dia tak sahut lah. So Gak ingat benda tu memang rutin, memang dia tak mau sahut, mereka panggil lah. Dan masa dia dah lari keluar daripada penjara tu tahun 1948, masa tu dia umur dalam 40-an macam tu lah. Masa dalam perjalanan dia tu, dia lari dan dia berhenti kat satu pondok bas lah. Dia berhenti relax lah. Lepas tu ada seorang polis ni berhenti dekat dia, duduk kat pondok bas tu, isap okok lah. Polis ni jemput dia isap okok lah. Polis ni nak bagi kat okok ke dia sebatang lah, so dia sebatang lah macam tu lah. Lepas tu dia macam tersentuh lah. Masa tu rokok mahal, rokok tak semua orang mampu lah masa tu. So bila polis tu bagi kat dia rokok, dia rasa tersentuh gila. Rupanya ada juga polis yang baik macam tu lah. Dekat sini dia silap lah. Dia sembang-sembang dengan polis ni apa luahan hati dia lah. Terlepas cakap pasal penjara tu kan.
Terlepas cakap tu, polis tu prak gari gerak, memang tangkap, kena tangkap lagi, bayang Tapi kali ni sebabkan dia tua kali ni dia masuk dalam Tokyo Prison tempat yang dia request awal tu Tapi kali ni berbeza sebab dia dah tua satu. Sistem keadilan dekat Jepun ni dah berubah Kes dia banyak diringankan dan digugurkan. Kes bunuh farmer tu dan dilabelkan sebagai kes pertahanan diri. Dia pertahankan diri. Kes dia diringankan sebab setiap kali dia lari, dia tak ada cederakan siapa-siapa pun Tuk hilang. Hukuman dia diringankan 20 tahun dalam penjara. Dekat dalam Tokyo Prison ni, kali pertama guard layan dia dengan baik dan dia tak terfikir untuk nak lari Dekat Tokyo Prison ni dia jadi banduan cemerlang Dia kira banduan yang A Sebabkan dia berkelakuan baik, 14 tahun kemudian dia dilepaskan. Tak sampai 20 tahun Akhirnya Yoshi Shiratori ni meninggal dunia. Dia dah mati pada tahun 1979. Masa dia mati tu umur dia 71. Kisah dia dekat Jepun top Kalau sebut pun orang tahu macam kita Node Mat top geng-geng kepala gila tu Pengakhiran jalan dia pun dia keluar dengan elok, lepas tu dia mati dengan elok bukannya. Dan Abashiri Prison sekarang ni adalah muzium Mereka buat muzium. Ada patung, mereka buat patung dia dekat atas shilling tu. Patung Yoshi Shiratori mengenangkan sejarah yang hebat The Real Prison Break. So takat tu je cerita aku untuk kali ni. So itu saja daripada aku APK Bra. Local Beats, gerak lu.